Okey, untuk berkati kelas kita pada malam ini, insyaAllah kita mulakan dengan mul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kurnia kesempatan untuk kita meneruskan perjuangan kita menuntut ilmu, memahami bahasa Arab Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberkati segala usaha kita, memberikan kemudahan, kelancaran, kefasihan dan ingatan yang kuat, dan kita dapat fahaman yang baik apa yang kita belajar semua, insyaAllah. Kita minggu yang lepas kita telah bincangkan berkaitan dengan fi'il mudhari'. Saya ulang sikit. Kita ulang kaji sikit lah apa yang kita katakan sebagai fi'il mudhari'. Jadi seperti mana yang kita sebutkan pada kelas yang lepas, fi'il maksudnya apa? Kata kerja. Okey, mudhari'. Yang sedang dan akan datang, Sekarang dan akan datang. Ya, sekarang dan akan datang. Ataulah sekarang atau akan datang. Jadi dia menunjukkan masa. Fi'il kata kerja di dalam bahasa Arab dia akan ada menunjukkan masa. Kan, kalau madhi dia menunjukkan masa yang lepas. Mudhari' dia menunjukkan masa yang sekarang atau akan datang. Ya. Sekarang dengan datang sama lah maksudnya mudhari' ni. Dia boleh berdua-dua. Maksudnya berdua sama tu. Betul, dia sama. Boleh diasingkan Tak. Yang lepas boleh diasingkan. Dia asingkan masa tu. Betul lah, yang lepas ni yang nanti lepas. Nasi sendiri. Sekarang dengan future atau mudhari' tu. Bentuk dia sama. Lihat ni sama. Lain juga. Dulu tak dulu dia. Yang dulu. Sama, maksudnya tambahan huruf sebelum dengan selepas itu sama je semua. Cuma dia yang membezakan macam mana kita nak tahu dia menunjukkan masa sekarang ataupun akan datang tu ialah konteks ayat tu lah. Dalam konteks ayat tu maknanya kalau dia kata ana akul, contohnya ana akul, saya sedang makan. Akul tu maknanya saya sedang makan, kan? Tapi kalau akan makan, saufa ataupun tambah sin sa'akul. Okey, dia akan ada dalam ayat tu, dia akan tambah satu perkataan iaitu sin tambah contoh perkataan apa? Adrus, saya belajar. Adrusu, saya belajar. Tambah sa, dia akan jadi maksud dia akan. Sa'adrusu. Jadi dia akan jadi sa'adrusu. Barulah dia menunjukkan akan datang. Sin tu yang menunjukkan dia akan datang. Jadi dia secara dia bersendiri kita akan kata dia waktu sekarang lah, kan? Tapi dia boleh juga bermaksud akan datang kalau ada tanda-tanda lah, ada petunjuk-petunjuk daripada perkataan yang lain. Contoh macam sa ataupun saufa. Saufa pun boleh juga. Saufa. Cuma saufa dia bermaksud akan datang yang jauh sikit. Contoh saufa adrusu. Okey? Jadi dia akan juga, saya akan belajar. Cuma jangka masa dia tu jarak dia tu agak jauh sikit. Jauh sikit daripada masa dia cakap. Lambat sikit.
Contoh kalau sa'adrusu saya akan belajar mungkin esok. Kalau saufa mungkin minggu depan ataupun bulan depan atau tahun depan. Jadi dia punya tempoh jarak tu jauh sikit. Jadi perkataan ni yang akan membezakan lah. Sin atau saufa bermaksud akan. Saufa adrusu. Dia tak sambung lah. Kita boleh buang misalnya. Buang. Yang dulu ada tapi orang Tak. itu tulisan sofa pakai itu sofa. Tambah je terus. Tambah je terus saufa kat depan. Kalau masa yang dekat tambah sin je. Sa'adrusu. Saya akan belajar. Ada betul lah. Okey, clear? So hari ni kita akan masuk tajuk yang baru, fi'il amar pula. Jadi kita pastikan kita betul-betul kuasai fi'il mudhari' ni dulu sebelum kita masuk tajuk yang seterusnya. Supaya kita tak keliru lah. Okey, jadi kita ulang kaji balik yang lepas. Jadi kita dah kata fi'il mudhari' dia ada terbahagi kepada 3 ataupun mana-mana fi'il. Kita kata fi'il madhi atau mudhari'. Dia ada 3 kata kata ganti nama kan. Dhamir dia ada 3 bahagian. Ada yang kata ganti nama pertama. Kata ganti nama diri 1. Lepas tu kata ganti nama diri 2. Dan kata ganti nama diri 3. Yang kita masukkan dengan kata ganti nama diri ketiga iaitu yang disilahkan dalam bahasa Arab sebagai ghaib. Dhamir ghaib, yang dhamir yang tak nampak, ghaib. Iaitu yang orang pihak ketiga lah. Iaitu huwa, huma, hum, ia, huma, hunna. Kata ganti nama diri yang kedua iaitu dalam bahasa Arab dipanggil mukhatab. Mana orang yang kita cakap, yang orang yang berada di hadapan kita. Kita sedang bercakap dengan dia. Iaitu siapa? Apa dhamir dia? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi dia ada 6. Katakan nama diri 3 ada 6, kedua pun ada 6, yang satu ni ada 2 saja, iaitu ana dan nahnu. Saya dan kami. Ana, saya, nahnu, kami. Yang ni kita kan dalam bahasa Arab dipanggil apa? Katakan nama diri pertama, orang yang bercakap. Itu al-mutakallim. Mutakallim. Kalau dalam sifat-sifat Allah kan ada kan? Al-mutakallim. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamu nafsi, wahdaniyah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallima. Maknanya yang bercakap. Cuma cara Allah bercakap tak sama lah macam kita. Kita makhluk tak sama Saya padam kita buat garis lah, takut keliru. Itu bahagian lain. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jawab sekejap
Boleh sambil-sambil nak minum, ada air tak? Tak ada air. Air Syakir dengan dia. Baik, insyaAllah kita sambung sikit. Okay. Kita ambil satu contoh fi'il mudhari'. Ada tak? Siapa boleh bagi contoh? Contoh fi'il mudhari'. Saya apa Saya pergi. Nama syarat apa? Saya sedang pergi. Tu keluar. Yakhruju, dia sedang keluar. Boleh lah, yakhruju. Okey, kita ambil satu perkataan yakhruju, iaitu kalau yakhruju dia sedang keluar. Kalau saya pergi, dia pergi, yazhabu. Yazhabu. Pergi. Okey, yakhruju keluar. Dia keluar. Kalau huwa dia lah. Kita bergantung pada dhamir. Huruf tambahan yang ada kat situ kan. Okey, kalau huwa yakhruju, huma jadi apa? Tambah apa? Boleh tengok kat sini. Dalam buku. Yang merah-merah tu dia tambah. Tambah ya di depan dan alif nun di belakang. Ingat pergi beli air? Tak ada? Air cukup tak? Air mineral tak cukup? Yakhruju dia akan jadi yakhrujani. Yakhrujani. Tambah alif nun. Tambah ya di depan dan alif nun di belakang. Okey, kalau hum jadi yakhrujuna. Tambah waw nun. Ya dengan waw nun. Okey, tambah ya di depan, waw nun di belakang.
Contoh yang tu. Cuba tengok. Boleh tengok yang tu. Yang merah-merah ni. Okey. Hum. Ya tambah ya dengan waw nun di belakang. Okey. Dan hiya tambah takhruju. Tambah ta di depan. Itu jadi takhruju. Okey. Huma perempuan. Okey, sama macam hiya, cuma tambah alif nun di belakang. Jadi takhrujani. Okey, hunna. Ha? Ta ke ya? Hunna yakhrujna. Hunna dia tukar balik pada ya balik. Dia jadi yakhrujna. Kat sini tulis yansurna. Okey, kat sini dia akan jadi yakhrujna. Okey, tambah ya di depan dan nun berbaris atas di belakang jadi yakhrujna. Dan sebelum dia dimatikan lah. Jim tu dimatikan. Jadilah yakhrujna. Okey? Macam kat sinilah. Hunna dia akan jadi yansurna. Ra tu dimatikan dan barulah tambah nun berbaris atas. Jadi yansurna. Okey Okey, kita pergi pada kata ganti nama kedua. Mukhatab. Anta dia jadi sama dengan hiya kan? Dia anta sama dengan hiya, jadi takhruju tambah ta di depan. Takhruju antuma sama macam anta tapi tambah alif nun belakang. Takhrujani. Antum rujuna. Takhrujuna. Tambah waw nun. Ta dan nun, waw nun di belakang. Ta di depan, waw nun di belakang. Anti takhrujina. Mungkin dia susah sikit nak sebut huruf dia ni. Kha dengan jim. Takhrujina. Tambah ta di depan dan ya nun di belakang. Antuma. Okey, sama macam atas ni. Okey, sama. Dua-dua ni takhrujani. Dan antunna takhrujna. Takhrujna. Jim dimatikan dan nun dibariskan baris atas. Guna Okey, antunna takhrujna. Ana akhruju. Tambah alif di depan. Hamzah di depan. Jadi akhruju. Kemudian nahnu nakhruju tambah nun di depan. Okey, tambah nun di depan. Nakhruju. Ana akhruju, nahnu nakhruju. Okey ke? Nak perlu buat latihan lagi tak? Yang ni kita tengok kuning A. Ni. Kalau yang anti kalau anti kat sini adalah patutnya tambah yanun ni. Oh, silap. Silap. Dia silap. Dia silap dengan, dia keliru dengan anta. Patutnya anta khuruju. Ini patut yanun.
Ni betul. Takhruja ni. Ini satu. Antuma sama. Okey, ni satu je. Dalam diagram dia macam ada salah sikit. Yang anti. Anti patutnya takhrujina. Ni Tambah yanun di belakang. ya Anti. anti Allah. Tak dalam diagram. Oh, Kat kuning A. Boleh tengok kuning A? Dia punya anti dia salah sikit. ni anti ni. Ni. Takhrujina patutnya ada yanun. Oh, ada ya. Ya, belakang tu yanun. Bukan baris depan, dia baris yanun baris ya tu matilah. Nun tu baris atas. Takhrujina. Kalau yang ni lain sana dia patutnya sama lah kan. Lain. Ini lain. Ini lain. Ini tak ada kaitan. Ini kita pergi kat sini je. Yang ni dia bincang ikut bilangan huruf. Okey. Ni boleh 3, yang ni 4 huruf. Yang ni dah 5 huruf. Bawah ni 6 huruf. Lain. Ini lain. So boleh betulkanlah tu. Tambah yanun belakang. Okey, anti takhrujina bukan takhruju Dalam diagram kuning A tu dia salah sikit. Dia jadi takhruju. Ni. Betul kan? Ni betul. Takhrujina. Ada yang betul, ada yang salah. Dia ikut nasib. Saya punya pun salah. Dia versi-versi dia. Bersih. Tapi sama juga versi 2.0 tak? Terbitan. Ini si terbitan. Terbitan kot. Anti. Ni betul. Yang ni mungkin beli yang kedua kot. Terbitan yang kedua kot. Batch yang kedua. Yang ni batch yang pertama. Dia belum edit. Anti. Fi'il mudhari' anti. Yanun kan? Betul. Lepas tu yang belakang dia yanun. Dia ni betul Haji? Betul. Jadi ni betul. Betul lah. Dia ikut ni keluaran tu. Ada keluaran yang kedua ni yang okey. Ya. Huruf biasa apa ya tak. Ya. Sin taufan edit. Yang ni. Yang ni tambah lagi satu. Mana-mana pun boleh. Kali tadi kita ada ya orang yang salah ya bisa dalam tu. Oh ya jadi ya. Yakhruju, okey. Dan yang sama tak tujuh. Betul. Dia tambah dua dia dengan tak. Ya, dia ada dua kan. Betul. Tapi yang sini Yang ni tak, yang ni kalau kita nak kata akan buat. Akan buat. Baru kita tambah sa. Tapi kalau kita nak cakap biasa tak perlu tambah pun sin tu. Maksudnya kalau kita nak kata sedang buat, macam tu je. Tak perlu tambah huruf-huruf lain dah. Yang ni je lah. Pertukaran dia kat sini je. Kalau kita nak kata kita sedang buat. Cuma kalau kita nak kata kita akan buat, kita kena tambah satu huruf sin kat depan. Contoh. Kita kata kamu sedang keluar, kita kata takhruju, anta takhruju. Maknanya kamu sedang keluar. Kalau kamu akan keluar, anta satakhruju. Tambah sin kat sini. Anda tahu dia akan keluar tidak? Itulah bergantung pada konteks ayat tu. Maksudnya kalau kita nak cakap benda tu akan berlaku, tambahlah sin. Ataupun saufa lah. Dalam Quran pun ada saufa, yang dalam surah yang kita biasa baca. Kalla sata'lamun, thumma kalla sata'lamun. Kalla law ta'lam, macam mana? Saufa ta'lamun. Kan? Kalla awal-awal tu apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtum maqabir, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Duduk saufa Dia ada satu star dengan saufa tak?
Dia ada, kalau macam tu dalam Quran tu guna saufa. Boleh juga kita tambah sin sata'lamun. Kalau susah apa depan mana dia akan datang kan? Akan datang, cuma jarak masa dia tu lebih jauh. Lebih lama. Kalau saufa ta'lamun boleh juga. Cuma saufa akan menunjukkan masa yang lebih lama. Akan tu mungkin bulan depan, tahun depan. Kalau sata'lamun ni dalam masa yang terdekat kamu akan tahu. Satu Allah guna saufa sebab pada hari kiamat nanti kamu akan tahu. Jauh. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla la ta'lamun ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin wa tus'alun. Thumma la tus'alunna yawma idzin an-na'im. Tak ada sah. Ada dalam ayat lain lah. Ayat lain apa? Sa'uslihim naro ada. Apa lagi? Sayaqulus sufaha. Sayaqulu. Dia akan berkata. Akan berkata orang-orang yang bodoh. As-sufaha, orang-orang bodoh. Sayaqul. Dalam awal juzuk 2. Sayaqulu as-sufaha. Orang-orang bodoh akan berkata, sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang yang bodoh di kalangan orang kafir lah akan berkata, kenapa, apa yang mengubah kiblat kita sedangkan kita dah menghadap Baitul Maqdis sebelum ni? Kenapa ubah kepada Masjidil Haram, kepada Kaabah? Tu Allah cerita pasal pertukaran kiblat tu kan. Okey, jadi sayaqul. Jadi mereka akan berkata. Kalau saufa yaqul boleh juga saufa yaqul. Maknanya mereka akan berkata juga, cuma masa dia tu jauh lagi. Saufa yaqul mungkin tahun depan. Ya, ataupun selepas mati. Jadi jarak dia jauh. Okey? Jadi yang ni dia tak ada kaitan dengan perubahan yang kita sedang belajar ni. Sa dengan saufa ni hanya itu tambahan di luar pertukaran yang kita sedang belajar. Yang kita sedang belajar ni tak termasuk sin atau saufa ni. Ya, jangan keliru pula Jangan keliru kat situ. Okey, yang perubahan-perubahan yang kita tengah bincang kaitan dengan fi'il mudhari' ni, yang asasnya yang kita kata seperti huruf-huruf ni lah tambahan dia. Alif, hamzah, nun, ta dengan alif nun, ta dengan waw nun, ta ya nun, ta dengan alif nun, ta dengan nun. Okey, ya alif nun, ya waw nun, ta alif nun, ya dengan nun. Okey, itu sahaja tambahan-tambahan yang berlaku pada fi'il mudhari'. Dan mana-mana fi'il pun sama juga. Macam ni je kaedah dia. Cuma mungkin ada fi'il yang, kalau yang ni fi'il 3 huruf lah kita kata. Huruf asal dia kha 1, kha, kemudian ra 2, jim 3. Keluar. Ni fi'il yang asal dia kha, ra, ja, 3 huruf. Ni 1, ni 2, ni 3. Tapi boleh jadi ada fi'il yang 4 huruf. Itu kita akan belajar kemudian dalam diagram yang kuning B ni, kita akan belajar. Ada 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf. 2 tak, macam tak ada. 2 ni biasanya huruf haraf. Dia bukan fi'il.
Fi'il paling kurang 3 huruf. Okay, sebab Kalau agak tu dua huruf memang tak ada, bukan fi'il lah. bukan fi'il. Sebab tu kalau tengok dalam kuning B ni dia bermula dengan 3 huruf. Yang atas tu 3 huruf, kemudian bawah tu ada yang 4 huruf, tengah tu ada yang 5 huruf, kemudian bawah sekali ada 6 huruf. Kalau kul 2 huruf, cuma dia bukan fi'il mudhari' atau fi'il madhi. Dia pergi pada fi'il amar. Fi'il amar ni nanti kita akan belajar. Dia mungkin dia akan padam beberapa huruf. Huruf yang alif waw ya. Yang kita kata huruf illah. Huruf illah ni, alif waw ya ni, pada fi'il amar dia ada keadaan dia akan padam. Maknanya kalau ada fi'il yang terdiri daripada alif waw ya atau huruf asal dia alif waw ya, maka dalam fi'il amar dia akan padam. Contoh qala. Qala kan ada alif kat situ kan? Qala. Jadi ada alif kat tengah-tengah. Jadi fi'il amar dia akan jadi kul. Kul huwallahu ahad. Contoh. Jadi alif tu dia padam. Dia tinggal kul saja. Okay? Dia punya mudhari' yaqulu. Okay? Kalau fi'il amar dia akan ambil daripada fi'il mudhari'. Jadi ambil daripada fi'il mudhari', dia buang waw. Waw ni buang. Ya pun padam. Tinggal kul. Ini dimatikan. Jadilah kul. Jadi fi'il amar kita akan belajar nanti dia ambil daripada fi'il mudhari'. Asal dia daripada fi'il mudhari'. Dia bukan asal daripada fi'il madhi. Dia ambil daripada fi'il mudhari'. Apa dia? Firali. Itu ighfir. Ghafara, yaghfiru, ighfir. Itu 3 huruf. Ghafara 3 huruf. Jadi yang paling kurang dalam fi'il 3 huruf. Cuma kalau 2 huruf tu maknanya mungkin fi'il amar ataupun dia haraf lah. Haraf dia ada yang 2 huruf. Haraf 1 huruf ada. Contoh yang kita dah belajar apa? Haraf yang 1 huruf dia. Banyak kan? Li, bi, li, la atau bi. Ada lagi tadi apa? Ka ada, ka. Wa, fa. Itu semua huruf haraf-haraf. Yang kita kata sebagai kata fungsi. Dalam bahasa Arab dimaksudkan dengan kata fungsi, bukan haraf macam dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu huruf ni 1 huruf kan. Ataupun huruf hamzah. Yang kita dah bincang sebelum ni kan. Maksud dia apa? Sahaja. Adakah? Bukan yang tu. Sahaja. Hamzah sahaja. Kalau sahaja dia bermaksud adakah. Kan? Contoh dalam Quran apa? Kan? Antum. Adakah kamu? Dia ada hamzah ke depan, lepas tu antum. Antum. Ajamiyun. Adakah orang ajami? Adakah orang ajam, orang bukan Arab? Ajamiyun. Jadi kalau yang ada 2 hamzah ke depan tu, biasanya yang pertama tu adalah bermaksud adakah. Okey. So kita habis berbincangan tentang ataupun pertukaran perubahan yang berlaku dalam fi'il mudhari'. Kita tengok contoh ayat Quran, lepas tu kita cuba latih tukarkan dia. Okey, jadi daripada ayat Quran yang kita belum bincangkan lagi iaitu afala ta'qilun contohnya. Okey, daripada ayat ni afala ta'qilun. Mana satu fi'il? Ta'qilun lah. Sebab tanda dia apa? Ada ta di depan dan waw nun di belakang. Okey? Dan kalau ta di depan, waw nun di belakang menunjukkan dhamir
Hum ke antum? Anta? Antum. Jangan keliru dengan hum. Kalau hum dia ada ya di depan. Dia bermula dengan ya. Kalau hum, kalau antum baru dia bermula dengan ta. Okey, ta dan belakang dia waw nun. Jadi maknanya kalau kita jumpa waw nun di belakang, kita ingat dua benda. Sama ada hum atau antum. Jadi sebenarnya nak bezakan, tengok huruf depan sekali. Sama ada ta atau ya. Kalau ya hum, kalau ta dia akan jadi antum. Itu. Okey, jadi kalau ta'qilun asal daripada akal. Sebab tu dia right. Huruf asal dia ain qaf lam. Akal. Maknanya berakal, berfikir. Jadi ta'qilun maknanya antum, kamu semua. Dah boleh terjemah dah kat situ. Kamu semua berfikir. Kamu semua berakal. Afala pula apa maksud dia? Ni kita baru sebut tadi. Okey, adakah fala maka tidak. Fa maka. La tidak. Jadi adakah maka tidak? Macam nak terjemah? Maka tidakkah? Tidakkah bukan tidaklah. Tidakkah? Dia persoalan. Maka tidakkah kamu berfikir? Maka tidakkah kamu berakal, menggunakan akal? Itulah. Okey, ta'qilun untuk antum. Jadi antum kita dah ada jawapan dah. Okey, cuba kita cari untuk dhamir yang lain. Tukarkan kepada dhamir yang lain. Okey. Kalau ta'qilun antum, anta jadi apa? Tak. Dari bawah. Ta'qilu. Ta'qilu. Antuma. Tambah alif nun belakang. Ta'qilan. Okey. Anti. Ta'qilina. Tambah ya nun. Okey, antuma sama macam tadi ta'qilani. Antunna ta'qilna, matikan lam dan baris atas nun ta'qilna. Huwa jadi apa? Huwa ya'qilu. Okey. Ya'qilu. Tukarkan ta tu kepada ya. Jadilah ya'qilu. Huma. Tambah alif nun di sini. Ya'qilani. Hum. Ya'qiluna. Okey. Hiya. Hiya bermula dengan apa? Ta ke ya? Hiya ni confuse sikit sebab yang lain semua mula dengan ya, tiba-tiba masuk hiya dia mula dengan ta pula. Okey. Kaedah dia hiya ni sama dengan ta, anta. Jadi kalau anta ta'qilu, hiya sama, ta'qilu juga. Nak bezakan kena tengok ayat lah. Tengok ayat, siapakah fa'il dia? Pembuat dia. Kalau pembuat dia perempuan, jadi hiya lah. Pembuat dia lelaki, anta. Okey. Huma. Tambah. Alif nun. Jadi ta'qilani. Okey, dia sama dengan hiya. Cuma tambah alif nun. Di belakang. Ta'qilani. Hunna. Hunna tukar balik pada ya. Ya'qilna. Sebab kalau kita mulakan ta, dia akan jadi antunna. Ta'qilna. Jadi dia nak bezakan dengan antunna, dia mula dengan ya. Hunna ya'qilna, antunna ta'qilna. Dia ada bezalah. Okay? Cuma huma dengan antuma tak ada beza, ta'qilani.
Antuma ta'qilani. Huma ta'qilani juga perempuan. Sorry. Huma maknanya mereka berdua. Ta'qilani. Antuma pun ta'qilani. Okey? Baik. Okey, jadi habis ana tinggal. Ana jadi apa? Tambah hamzah ke depan. Aqilu. Aqilu. Nahnu. Tambah nun. Naqilu. Jadi gitu. Jadi perbezaan dia macam tu. Itulah cara pertukaran dia. Jadi begitulah sifir dia, duduklah, ambillah mana-mana fa'il pun, itulah sifir dia. Sebab tu kita namakan dia sebagai kaedah sifir. Pusar. Pu tu maksudnya popular. Perkataan popular dalam Quran. Sar tu merujuk kepada sifir. Patutnya pusir. Sifir. Tapi takkan bunyi pusir kan. Kaedah pusir. Jadi ditukar jadi pusar. Kaedah pusar. Jadi sar tu adalah kaedah sifir. Jadi diagram ni dia memudahkan kita tengok sifir tu. Ada 12. Dia membantulah. Walaupun taklah kata mudah sangat, tapi dia membantulah untuk kita mudah lebih faham. Jadi kalau tak faham je tengok diagram kuning A. Tak ingat tengok kuning diagram kuning A. Setiap kali tak ingat, setiap kali nak tukar dia punya fa'il tu, kalau selagi mana tak ingat, boleh tengok diagram kuning A. Itu dalam bab fa'il. Lain kalau bab isim, kita ingat warna apa? Kalau isim dengan haraf, warna apa? Hijau. Hijau ada juga. Hijau ni dia kaedah umum lah. Dia pecahan 3-3. Satu lagi dia pecahan kepada jantina kan. Dia pecahan 3-3 isim fa'il haraf. Yang asas, yang paling asas. Kemudian dia pecahan jantina, laki, perempuan dan jamak dan bilangan. Ikut jantina dan ikut bilangan. Manakala kalau yang bercerita tentang haraf dan isim popular, dia akan berwarna pink. Jadi dua ni lah, sama ada kalau pink A isim, pink B haraf. Kalau fa'il warna kuning. Jadi kita dah belajar yang kuning A, tinggal kuning B je. Kuning B ni panjang lah. Kena buka sampai 30 surat. Kan 3 tu panjang lah. Tapi kalau kita dah dapat kuasai satu contoh, yang lain-lain tu mudah je. Tak apa. Dah lah. Ya? Akilah. Aqalu fi'il madhi ke? Tak tahu lah saya. Kita nak cari perkataan asas itu kan. Dulu ni kadang-kadang kita tak tahu, cari lah. Betul. Tahu jumpa yang tambahan itu. Kalau tak jumpa, kita mesti ada juga yang boleh pakai. Dia pakai kan, yang full tak boleh kan. Yang full tak boleh kan. Oh, baris. Qaf ni. Oh, baris ni, macam saya cakap sebelum ni, dia kalau tengok dalam ni kita akan belajar. Kuning B. Cuba tengok dalam kuning B tu. Dia ada sama ada baris depan atau baris bawah atau baris atas. ABC ni lah. Yang ABC ni. Yaf'ulu. Sama ada yaf'ulu atau yaf'ilu atau yaf'alu. Jadi yang tu yang menentukan dengan kita mendengar daripada orang Arab cakap ataupun daripada ayat Quran lah. Kalau dia tak ada kaedah. yang macam ni,
Akal ni tak ada pun sebut yang dulu pun tak ada lah. Yaqulu tak. Dia setiap perkataan satu je cara baca. Yang pun tak ada juga. Dia tak jadi yaqul lah, dia jadi yaqil. Ha. Tasfil. Ha. Jadi nak tahu tu macam mana? Berdasarkan ayat Quran ataupun ikut orang Arab cakap, dengar daripada orang Arab. Yang tu memang tak ada kaedah, tak ada formula. Yang tu tak ada formula sebab dia dipanggil simai. Simai ni kita dengar daripada orang Arab cakap, Arab yang asal lah, dan ataupun kita dengar daripada Al-Quran. Okay? Sebab tu dalam Quran pun Allah sebut ta'qilun. Jadi qaf ni memang baris bawah. Jadi itu buktilah menunjukkan kalau aqila ataupun yalah fi'il madhi aqila, mudhari' dia jadi yaqilu. Qaf tu tetap baris bawah. Jadi dia akan berbeza, ada yang baris macam ni baris bawah. Kan? Ada fi'il yang baris depan, contoh yakhruju tadi. Ni. Ra dia baris depan. Ada yang baris atas. Macam yadhhabu. Ha dia baris atas. Jadi macam mana nak beza? Itu memang kena dengar. Itu memang tak ada kaedah. Dan lawannya. Itu tak ada. Saya pun tak reti nak cakap. Dia memang kena dengar. Jadi kalau awal tak tahu tu, belasah je lah. Dari atas ke depan ke, agak-agak je lah kan. Tapi lama-lama kita dah banyak kali ulang, banyak kali dengar, insyaAllah kita boleh ingat lah. Ini dari atas, ini bawah, ini dari depan. Okay? Okay, kita pergi pada fa'il, contoh yang kedua, ayat Quran yang kedua, iaitu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surah At-Talaq, tak silap, At-Tahrim. Okay, At-Tahrim, Allah SWT firman berkaitan dengan para malaikat bahawa la ya'sunallah, mereka tidak berbuat maksiat, menderhakai Allah. Okay, la ya'sun maksudnya mereka tidak menderhakai Allah. Ma amarahum, ma apa, amara perintah, hum mereka. Amara ni dia perintah. Apa yang Allah perintahkan, hum kepada mereka, wa yaf'aluna, dan yaf'alun mereka melaksanakan atau membuat ma apa yu'marun yang diperintahkan kepada mereka. Yu'marun apa yang diperintahkan. Kita tahu kepada mereka dari mana? Ada ya, lepas tu ada waw nun kan. Cuma diterjemahkan diperintahkan, itu dia punya ada kaedah lain lah. Yang tu kita akan belajar nanti. Dia punya baris tu ada perubahan sikit. Kalau biasa ya'murun, maknanya mereka memerintahkan. Tapi kalau di sini bermaksud diperintahkan. Bukan mereka yang menyuruh, tapi mereka yang disuruh. Jadi baris tu yang menentukan. Okay. Okey, dalam ni ada berapa fi'il mudhari'? Dua ke tiga? Tiga kan? Ya'sun satu, yaf'alun dengan yu'marun. Kan? Okey, ada tiga. Okey. Jadi ya'sun kembali ataupun dhamir dia apa? Ya dengan waw nun menunjukkan dhamir. Huma ke, hum ke, antum ke? Hum. Hum. Asa, ya'si. Asa, fi'il madhi ya'sa lah. Okey, untuk hum, ya'sun lah hum. Kita padam dulu yang ni. Ya'su, asa ya'si ya. Asa ya'si. Okey. Cuba kita tukarkan ya'suna tu kepada dhamir lain. Okey, ya'suna kita kata dhamir apa tadi? Hum kan?
Ya'suna. Sebab apa? Ada ya di depan dan waw nun di belakang. Jadilah dia ya'sun. Okey. Kalau huwa dia akan jadi okey. Yang ni mungkin dia susah sikit sebab dia asalnya dia ada ya di belakang. Ya'si. Ya tu mati Ya? Dia ada ya. Sebab asal dia asa. Asa. Ain sad alif maksurah. Ataupun kita kata alif maksurah kan? Alif pendek. Tapi mana datang ya? Yang ni alif, ni bukan ya. Mana datang ya? Ya tu kita tengok pada apa isim masdar dia. Masdar ni kata pokok, kata akar dia. Kata akar dia maksiyah. Maksiat lah. Maksiat kan derhaka maksud dia. Bukan maksiat ni zina je. Maksiat ni maksudnya dia menderhaka. Tapi dalam bahasa kita mungkin dah sinonim dengan zina kan. Melakukan maksiat maknanya melakukan dosa. Melakukan derhaka pada Allah. Benda yang berdosa. Jadi asal dia maksiat, dari sini datangnya ya. Kan? Lepas tu kita nampak ada ya kat sini. Jadi dia kembali kepada huruf asal dia. Okey, tak apa. Yang tu ada perbincangan lain lah. Yang tu kita mungkin akan bincang dalam bab kuning B nanti. Kuning B ni dia memang pecahan kata akar dia, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, lepas tu kata alat dan sebagainya lah. Okey? Okey, kalau huwa ya'si, huma jadi tambah alif nun di belakang. Alif nun. Ya'siya ni. Ya tu kekal. Ya'siya ni. Cuma ya'sun dipadam ya sebab susah nak sebut. Ya'siyun. Ayat tu ya'siyun. Jadi ya tu dipadam. Bahasa Arab dia banyak macam tu. Susah nak sebut dia padam. Tapi yang dipadam ni biasanya alif waw ya lah. Huruf illah kita kata kan. Huruf illah. Okey, hiya jadi ta'si. Tukarkan pada ta. Yang ni dia agak rumit sikit sebab dia ada huruf illah tu. Ta'si, okey? Huma ta'siyani. Barakallahu fik. Ta'siyani. Okey, hunna okey, dia sama macam ni tambah nun di belakang. Ya'sina. Okey, sebab ya tu dia baris mati. Ya'sina. Okey. Anta tukarkan yang ni kepada ta. Ta'si. Antuma ta'siyani. Antum ni pun sama macam home. Tukarkan pada ta. Ta'suna. Okey, padam ya tu padam. Sebab susah nak sebut. Kalau ada ya dia jadi ta'siyuna. Macam ta'siyuman. Ta'suna senang sikit. Ta'siyun dengan ta'sun. Jadi senang sikit ta'sun. Okey, anti jadi dia ada di dua ya kan. Yang pertama tu dia padam lah. Dia jadi ta'sina juga. Mana? Dia macam ni.
Cuma tukarkan ta lah. Dia ya'sin tapi tukarkan yang awal tu jadi ta. Ta'sina. Dan antuma sama macam ni, ta'siyani. Antum antunna. Okey, antunna. Dia tak ada beza dengan ni, sama. Ta'sina. Sebab dia mati juga. Tak, kalau ta'siyah ni jadi antuma. Antunna, antunna kamu. Dia jadi ni lah. Ya. Keliru dah. Dia mati. Sebelum dia mati. So kalau mati ta'sina lah. Dia macam matematik sikit. Belajar matematik kan memang kena perah otak sikit kan. Lepas tu nama dia pun sifir. Dia cerita belajar sifir bahasa Arab. Bukan sifir nombor. Okey. Ana si nahnu na'si. Jadi sebab tu kalau orang yang kuasai dhamir, dia sebenarnya dia mengasah otak dia. Kan? Siapa yang belajar bahasa Arab ni sebenarnya dia mengasah otak. Sebab tu orang faham ataupun yang kuasai bahasa Arab ni biasanya bijak. Dia lebih bijak lah. Lebih bijak daripada orang biasa. Itu kelebihan bahasa Arab kan. Bahasa Quran kan. Okay. Baik. Okay, habis So, asa ya'si. Okay, itu satu. Yang kedua, yaf'aluna. Okay, yaf'aluna ni mungkin lebih mudah lah. Sebab dia tak ada huruf illah. Yang tadi tu agak susah sebab dia ada huruf illah tu. Ada ya. Yaf'aluna samalah macam yakhruju tahrujan ni apa semua ni. Okay, mungkin saya tak tulis. Cuba kita sebut je. Saya sebutkan dhamir, tuan-tuan sebut dia punya fi'il. Okay, kalau huwa dia jadi apa? Yaf'alu. Belakang dia jadi baris depan saja. Yaf'alu. Okay, huma yaf'alani. Hum yaf'aluna. Hiya taf'alu. Huma taf'alani. Hunna taqya. Yaf'alna. Anta taf'alu. Antuma taf'alani. Antum taf'aluna. Anti taf'alina. Antuma taf'alani. Antunna taf'alna. Lamati taf'alna. Ana af'alu. Nahnu naf'alu. Okay? Okay, yu'maruna. Tukarkan kepada huwa. Dia yu'maru. Mula dengan baris depan. Yu'maru. Dia beza sikit dari baris dia beza sikit sebab tu maksud dia pun berbeza. Maksud dia diperintahkan. Dia bukan memerintahkan, tapi diperintahkan. Kalau tukar tanda hadapan jadi tiga. Kaedah dia yang biasanya yang baris depan tu akan baris depan, yang huruf pertama tu baris depan, huruf ketiga baris atas. Okay. Kalau tukar contoh yakhruju, dia keluar. Kalau kita tukar yukhraju, dikeluarkan. Yukhraju, dikeluarkan. Tu maksud. Tu bezalah. Tapi yang tu kita tak belajar lagi. Yang tu yang dipanggil mabni lil ma'lum. Kalau ini ma'lum. Satu lagi dipanggil mabni lil majhul. Maknanya kita tak tahu siapa fa'il dia, siapa pembuat dia. Yukhraju, dia dikeluarkan. Siapa yang keluarkan? Tak tahu. Tak disebut.
Macam ni lah, yu'marun, mereka diperintahkan. Fa'il tu tak disebut. Tapi kita faham lah kat situ. Diperintahkan oleh Allah. Cuma fa'il tu tak muncul kat situ. Okay? Okay, jadi poin dia, okay, kita nak tukar yu'maru, huwa yu'maru, huma, tambah alif nun, yu'marani, hum, yu'maruna, hiya, tu'maru, huma, tu'marani, hunna, yu'marna. Yu'marna. Ra tu mati. Anta tu'maru, antuma tu'marani, antum tu'maruna, anti tu'marina, antuma tu'marani, antunna tu'marna. Ra mati juga. Ana u'maru, nahnu nu'maru. Nu'maru. Belit-belit lidah. Tu sebab dia punya baris tu lain sikit, jadi tu pening sikit. Okey, seterusnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa naqulu. Ayat terakhir kan? Kita habiskan Kita habiskan. Last. Okay, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Wa nahnu, dan kami, nahnu kami, nusabbihu tasbih. Sabbaha, tasbih. Bila bermula dengan nun, dia bermaksud nun, nahnu, kami bertasbih. Sebab ada nahnu kat depan ni, jadi menunjukkan kami. Dan kami nusabbihu bertasbih dengan hamdi, pujian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bihamdi, dengan pujian, ka anta bila bersambung dia jadi ka. Kami bertasbih dengan memujimu lah, senang masuk dia kan, ataupun dengan puji-pujian kepadamu, dan nuqaddisu, taqdis, quds, al-quds, baitul maqdis ataupun al-quds. Apa maksud al-quds? Suci. Al-quds kan suci kan. Nuqaddisu, menyucikan. Sebab ada sabdu tu menyucikan. Okay? Jadi, dan kami menyucikan laka, la bagi, ka kamu, engkau. Dan kami menyucikan engkau lah maksud dia. Okay. Okay, itu maksud dia. Jadi dalam ayat ni mana yang fa'il madhi, fa'il mudhari'? Nusabbihu dengan nuqaddisu. Nusabbihu dengan nuqaddisu. Kami nahnu ni lah. Dan nun ni pun bermaksud kami juga. Jadi ada dua kali kami lah. Dia taukid lah kat situ. Maknanya kami benar-benar bertasbih. Itulah. Okay, bila dia ulang dua kali tu maknanya dia nak menunjukkan dia menguatkan lagi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ni kata-kata para malaikat ketika mana Allah ciptakan Nabi Adam kan. Mereka persoalkan kenapa cipta manusia yang akan berperang semua, yang menumpahkan darah, membunuh sama sendiri kan. Sedangkan kami ni sentiasa bertasbih pada engkau, sentiasa menyucikan engkau. Kenapa tak kena cipta juga makhluk lain? Itulah. Jadi Allah jawab, ana a'lamu, macam mana? Macam mana? Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak, qala a'lamu ma la ta'lamun. Kan? Qala anas. Dia kata, Allah kata, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Okay.
Apa tadi soalan dia? Bukan nasab deh. Oh, sebab dia dianggap sebagai 4 huruf. Sebab dia punya asal madhi, nanti ini kita akan belajar. Cuma bila ada soalan saya kena jawab lah. Qaddasa. Asal dia ni fa'il madhi dia. Dia jadi 4 huruf sebab dal ni seolah macam 2 huruf. Dia 2 kali kat sini. Jadi seolah ada dua dal kat situ. Jadi qaf, dal, sin. Dia jadi 4 huruf. Jadi bila ada sabdu ni, mudhari' dia jadi yuqaddisu. Yuqaddisu, qaddasa, yuqaddisu. Ini kita akan belajar dalam B kuning B. Samalah. Sama juga. Sabbaha yusabbihu sama. Yang kalau yusabbihu ni asal dia sabbaha. Penuh lah, tak ada tempat lah. Jadi asalnya sabbaha. Yusabbihu. Ini madhi lah. Ini madhi. Fi'il madhi. Ini mudhari'. Mudhari'. Okey? Yusabbihu. Yuqaddisu, yusabbihu. Itu pertukaran dia lah. Itu kita akan belajar dalam diagram kuning B ni nanti. Cuma mungkin bukan buku ni lah. Sebab habis buku ni dia tak masuk lagi. Dia punya sifin ni dia masuk buku lain dah. Buku ni dia tak bincang. Sebab ni dia panggil kunci kan. Kunci. Ini memang basic lah. Basic. Tapi kalau nak boleh je kita belajar. Kalau nak nanti kalau katakan dah habis buku ni, kita sambung lah lagi. Kita fokus kat sini je. Dia lebih kepada sifir lah, sifir. Kaedah macam ni kita nak timbang. Dia panggil tasrif. Tasrif 10. Kalau saya belajar 10. Sini ada 12 kan. Tasrif 12. Kita kena hafal sifir ni, lepas tu kena hafal sifir ni. Jadi yang basic ni yang ni lah. Sifir yang ni basic. Untuk nak lebih mendalam ataupun lebih banyak pecahan yang kita boleh buat daripada satu perkataan, kita belajar lagi satu. Sifir dia panggil tasrif 12. Daripada satu perkataan, contoh kita tahu fi'il ni kan. Kharaja kan, atau yakhruju, dia telah keluar. Daripada satu perkataan ni, kita boleh pecahkan dia jadi 12. Jadi kita tahu dia punya kata akar dia apa, fi'il madhi dia apa, fi'il amar dia apa, kata alat dia apa, kata macam itulah semua. Jadi pecah 12. Okey? Yang ni nak praktis ke satu-satu? Boleh lah kan, sikit. Sebelum kita habis. Sini 5.40. Kita target kita awal 15 minit, jadi 9.45 lah last. Okey, sikit lagi 5 minit. Kita try satu perkataan sebab dia lebih kurangnya 2 tu. Okey, kita try satu, nusabbihu. Boleh ke nuqaddisu? Lagi senang. Nuqaddisu lagi senang Okey, kita pergi pada nuqaddisu. Kalau nuqaddisu untuk dhamir mana? Okey, nahnu Untuk dhamir nahnu. Kita saya padam ni dulu supaya kita lebih nampak.
Okey. Kalau nahnu nuqaddisu, okey, kalau kita pergi pada huwa dulu. Huwa dia jadi apa? Tukarkan nun kepada ya. Jadi yuqaddisu. Senang je, tukarkan nun kepada ya, yuqaddisu. Okey, huma tambah alif nun di belakang. Yuqaddisani. Dan hum tambah waw nun di belakang. Yuqaddisuna. Hiya tukarkan pada ta, tuqaddisu. Huma tambah alif nun, tuqaddisani. Kunna you ke tu? You. Yuqaddis. Nah, sin dimatikan. Yuqaddisna. Okay, anta tuqaddisu. Antuma tambah alif nun, tuqaddisani. Antum tuqaddisuna. Anti tambah ya nun, tuqaddisina. Antuma sama, tuqaddisani. Antunna tuqaddis, matikan, tuqaddisna. Okay, matikan sin, tuqaddisna. Ana uqaddisu. Uqaddisu. Okey. Jadi begitulah. Okey, perubahan dia, pertukaran fi'il mudhari'. Dan berdasarkan domir-domir yang ada. Jadi kita tengok dalam baca Quran, tengok oh yang ni kita boleh cam lah. Yang bila kita kenal ni kita boleh cam. Oh ni bermula dengan nun, oh ni nahnu ni. Ni maksud dia nahnu ni. Kan? Ni tengok ada perkataan ada ya, lepas tu ada waw nun belakang. Oh yang ni antum ke hum? Keliru. Antum ke hum? Ada waw nun kan? Antum ke hum? Jadi ingat balik, oh okey. Kalau ya hum. Kalau ta waw nun baru antum. Kalau alif nun ada ya, lepas tu alif nun, antuma ke huma? Antuma ke huma? Keliru kan? So tengok yang mula dia. Jadi kalau ya huma, kalau ta antuma. Kan? Tentulah. Okey, maknanya tu tujuan supaya kita dapat kenal. Tujuan dia supaya kita kenal. Bila baca Quran tu kita kenal oh ni fi'il apa mudhari'. Kemudian fi'il mudhari' tu pula dhamir dia apa. Tu kita tahu. Itu cara dia lah, maknanya membantu untuk kita lebih faham. Sebelum kita tahu maksud dia, kan, kita tahu kenapa dia berbentuk macam tu. Kan? Jadi kalau kita dah tahu maksud, lagilah bertambah kita faham. Sebelum, maknanya kita dah tahu maksud, lepas tu kita tahu pula dia bentuk macam tu, oh ni bermaksud ada dhamir nahnu. Lagi mendalam lah kefahaman kita berbanding orang yang tak belajar bahasa Arab. Mungkin dia tahu maksud je, tapi macam mana dia boleh jadi bentuk macam ni? Kan? Tak tahu. Jadi orang yang belajar bahasa Arab dia tahu. Okey. Kita tengok sikit dalam nota ni kata perkataan nahnu adalah dhamir munfasil. Kita dah baca sebelum ni, dhamir munfasil maknanya dhamir yang terpisah. Kan? Dia terpisah daripada perkataan lain. Maka dia sebutkan nahnu. Perkataan nahnu digunakan kerana ia tidak disambungkan dengan perkataan sebelumnya. Okey. Maknanya dia nak sebut yang nahnu kat atas tu lah, ayat wa nahnu nusabbihu ni. Jadi macam kita kata tadi, dia ada dua nahnu kat sini. Satu nahnu terpisah
Nah, satu lagi nahnu yang bersambung dengan fi'il. Jadi dia tinggal nun je. Nun ni sahaja menunjukkan nahnu dalam fi'il. Jadi dia nak bagi tahu nahnu tu adalah satu perkataan yang lain. Bukanlah satu nahnu yang bersambung dengan fi'il macam yang kita belajar ni. Kalau ada dua kali tu maknanya taukid lah. Taukid dipanggil taukid lafzi. Ana. Uqaddisu. Uqaddisu. Mati tak ada. Oh ya. Ini. Tu saya kata sebab dia asal dia 4 huruf. Dia ada beza sikit sebab dia asal 4 huruf. Kalau kharaja asal 3 huruf. Dia bezalah. Kalau kharaja ini 4 huruf. Kan? 4 huruf. Kalau yakhruju tadi dia asal daripada kharaja. Jadi dia 3 huruf je. Jadi dia ada beza sikit. Disebabkan dia 4 huruf, dia terpaksa dibariskan. Kalau mati susah nak sebut. Sebab baris yang ketiga pun mati. Uqad dal tu mati yang pertama tu. Dia seolah-olah macam ni. Uqad ada 2 dal. Satu mati. Ini baru baris bawah. Jadi kalau ni mati juga macam mana baca? Tak boleh baca. Jadi dia terpaksa baris atas. Jadilah uqaddisu. Jadi dia tak, dalam bahasa Arab dia tak boleh bertembung 2 sakin. 2 yang huruf mati. Iltiqa' sakinain. Dalam tajwid pun kita belajar kan. Kalau ada 2 huruf mati yang bertemu, maka yang baris yang pertama tu yang sakin, huruf sukun yang pertama akan dibariskan. Sama ada baris atas atau baris bawah. Ada. Dia biasanya awal fi'il yang hamzah yang alif mati ataupun alif lam. Tak, yang tu dalam bab tajwid lah, tempat lain lah. Okay, poin dia nak kata dia tak ada baris mati tu sebab dia 4 huruf. Kharaja 3 huruf tu dia lain. Yang tu sebab tu kita kata kita akan belajar dalam ni lah nanti. Dalam sifir yang pecahan 12 ni. Kuning B. Wallahu alam. Soalan lain? Setakat ni kita dah habis. InsyaAllah kita masuk pada tajuk yang seterusnya. Akan datang berkaitan fi'il amar pula. Tak sempat nak masuk fi'il amar. Okay, tak apalah. Yang penting kita kuasai dulu betul-betul supaya kita nanti kalau dah masuk laju-laju nanti keliru pula. Kan? Ya. Dia punya pertambahan dia sama je. Depan belakang huruf tambah tu sama. Cuma yang berbeza sedikit adalah dari sudut baris. Tengah-tengah. Baris tengah tu. Baris awal pun mungkin akan berbeza. Macam ni ya baris atas, yang ni baris depan. Yalah, satu biasa dengar, satu lagi kalau kita belajar ni dalam kuning B ni nanti dia tunjuklah perubahan-perubahan tu. Kat mana ni nombor 3 ni. Kalau tengok dalam kuning B tu nombor 3. Dia dah ada dah dia punya sifir dia tu. Kalau nak tengoklah kuning B nombor 3. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan.
Fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'al la taf'al. Maf'alun maf'alun mif'alun. Itu dia punya tasrif. Kalau yang dulu yang hafal tu tasrif 10. Ini ditambah lagi 2. Jadi tasrif 12. Tapi kalau tu kaedah tu dia punya sifir tu hafal satu contoh, insya-Allah kita ingat. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan fahuwa fa'ilun fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Sebab tu kita gunakan diagram ni. Kalau katakan tak boleh nak hafal, kita rujuk diagram. Sebab yelah, memang apa-apa pun hafal akan sangat membantulah. Tapi kalau tak mampu nak macam mana kan? Jadi dia membantu untuk kita ni lah. Kita rujuk. Cuma dia tak semestinya hafal yang kita kata macam sebiji-sebiji hafal sifir tu. Maknanya kalau kita selalu guna, lama-lama kita ingat lah. Salah satu cara hafal pun kita selalu guna kan. Ulang-ulang yang kali, ingatlah. Wallahualam. Okay? Tak ada soalan ya? Ya, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada Selasa akan datang. Kalau tak ada apa-apa halangan lah, insyaAllah. Jazakumullahu khairan. Tajwid. Kalau dia mati, dia jadi ja'ala ke ja'alim? Ja'alan. Lam tu tanwin. Okay. Kalau contoh yang ada apa ni? Pakok. Dia jadi ja'ala lah. Itu ja'al. Ja'alan. Tanwin. Lepas tu? Kalau berhenti? Wakok. Dia jadi ja'ala ke ja'al? Ja'ala ya. Ja'ala. Ada alif tu dibunyikan. Dia seolah alif tu mati. Ja'ala.